Video Panda X50 mungkin saya tak cerita banyak ciri dia, tapi video ni saya jamin saya cerita semua info termasuk yang tersembunyi. Salah satu dia power tailgate. Bagi yang ambil package urban, ada power tailgate. Saya pasti ramai tak tahu ada fungsi ni. Apa dia tu? Selain daripada auto start untuk kereta ni, model flagship ni kan, dia ada fungsi auto start. Satu lagi fungsi yang rahsia orang kata. Kalau kita tambah urban package adanya auto power tailgate tu, kita boleh kontrol untuk bukaan atau tutup power tailgate tu daripada sini saja. Butang unlock ni tekan 3 kali dan lama. 1 2 3 biar lama. Lepas dia buka. Dan nak tutup dia pun sama 3 kali dan tekan lama yang ketiga tu. 1 2 3. Nampak tak? Kawal melalui sini saja. Tapi sebelum review, saya buat pandu uji. Hasil dia, pertukaran gear memang lancar, bab memandu memang rasa selesa, cornering dia lagi solid dari X70. Cuma kalau cornering masih lagi rasa membuai. SUV kan, tinggi ground clearance dia. Last kali saya lenjan X50, nak tahu juga setara mana pickup dia. Servo speednya semua Dia memang kita boleh rasa terbelat tu. Terbelat dia tapi kurang lah. Dia terlalu macam lambat sangat. Lambat lah. Tidak satu. Tapi sedap dia punya. Dia macam tak kuat mana dia punya bunyi 3 silinder. Ini adalah Proton X50 dan ini merupakan model yang top spec ataupun variant yang paling atas iaitu flagship. Dan sebelum tu saya nak ingatkan dia ada 4 lah. Dia ada 4 variant. Bermula daripada standard, kemudian kepada executive, premium sehinggalah ke flagship yang ini. Tapi ini bukan model yang betul-betul Proton lah kalau ikutkan. Dia macam rebatch daripada Geely Binware. Tapi masih ada lagi masuk elemen-elemen tempatan tu. Contoh dia macam mana kalau anda tengok daripada depan dia ni, secara keseluruhan reka bentuk dia memang agresif lah. Lekuk sana, timbul sini, timbul sana. Dia punya bumper pun memang nampak berlekuk-lekuk. Lampu dia ni, lampu jenis projector LED. Dan kalau tengok dia punya ni, sekali dengan adanya fungsi automatic headlamp. Dan kat sini dia ada macam bar ni. Bar ni macam bersambung antara lampu kiri, lampu kanan dengan kemasan macam satin chrome. Dekat sini saya katakan adanya elemen-elemen tempatan, iaitu jurutera tempatan dia cuba masukkan elemen yang ada pada X70 juga, iaitu dia punya grill reka bentuk infinite width dengan kemasan gloss black dan juga kat sini macam ada bentuk busur panah ni warna merah. Ini kemasan warna merah. Selain daripada tu dia ada lampu kabus depan LED juga, bukan yang biasa-biasa punya LED. Dan kalau tengok dekat bahagian bawah dia, kat sini splitter dia ni, dia punya lid dia ni print dengan macam corak carbon fiber gitu. Nampak lawa lah, nampak agresif. Ni dia punya radar lah. Mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa petak tiba-tiba kat tengah ni. Ini adalah dia punya radar, dia punya sensor radar dia. Kat sini kamera ada, kamera untuk 360 darjah. Dan ada fungsi lain dia lah. Dah tengok dia punya sepintas selalu bahagian depan. Tak boleh nak kata apalah, memang kalau tengok umum nampak muda, nampak garang. Dengan dia punya shoulder line dia memang betul-betul timbul. Untuk model flagship saja akan dicat dia punya bahagian atas dia, body atas dia semua akan dicat warna hitam. Daripada A-pillar, cermin sisi, dia punya spoiler kat belakang pun semua akan dicat warna hitam, kecuali ini dia punya roof rail ini warna silver. Kat atas adanya panoramic sunroof. Dia punya cermin sisi kalau tengok secara lebih dekat kat sini dia ada macam kemasan sikit lah, macam warna silver. Dia punya lampu signal pun dah LED dah. Dan kalau tengok cermin dia bahagian sisi ni, daripada A-pillar sampai ke belakang adanya chrome strip ni. Mewah lah kata, nampak elegan, nampak lawa. Kalau tengok bawah sikit, dia punya tayar dia dan dia punya rim dia pakai rim 18 inci. Design dia memang nampak lawa. Kalau nak bandingkan dengan X70, yang ni lagi nampak lagi fresh kot. Okey, dia main 2 tone warna dan dia punya tayar dia pakai bukan tayar biasa-biasa, Continental UC6. Rim 18 inci, profile tayar dia 215/55 R18 lah. Dan kalau tengok kat dalam ni, effort Proton letak ni dia punya brake caliper ni dicat dengan warna merah. Bukanlah rainbow ke apa, tapi nampaklah timbul dia punya brake caliper tu. Cantik. Depan belakang semua disc. Yang depan ventilated, belakang solid disc. Dan dia punya sistem gantungan dia, mungkin ada yang tanya. Depan McPherson strut lah, dan dekat belakang adalah torsion beam. Baik, kita tengok kat sini.
lagi kat sini. Kalau tengok dekat sisi dia pun, dia ada satu kata shoulder line yang agak timbul, memang berlekuk-lekuk lah. Satu panel memang boleh nampak dia punya lekuk-lekuk dia. Tapi macam saya kata lah, dia punya panel ni bukan sekadar untuk bagi nampak lawa, tapi dia sekali dengan untuk aerodinamik dia. Kita tengok bahagian belakang dia. Yang pertama adalah dia punya ni. Kalau tengok dia punya spoiler, dia bukan jenis yang macam Geely punya, yang ada satu variant tu yang spoiler lagi timbul yang tu nampak lagi lawa lah. Tapi yang ni pun dah padan. Dan kalau tengok daripada sini, dia ada lampu brake ketiga. Tapi dia punya lampu brake ketiga ni agak special sebab dia duduk di atas spoiler. Dia macam integrated dengan bentuk spoiler ni. Biasa orang duduk kat bawah kan, dia duduk kat atas, tapi nampak lawa. LED brake ketiga dia. Lampu dia, lampu brake LED. Cuma lampu signal dengan lampu undur belakang masih lagi pakai mentol lah, untuk biasa. Dan dekat sini lah saya katakan adanya kemasan bar ni sama macam depan. Kalau depan elemen dia macam bersambung kan, belakang pun ada elemen chrome bar yang seolah-olah bersambung lah, kiri ke kanan. Dan adanya perkataan proton ni, huruf-huruf proton ni memang timbul dan turun ke bawah. Yang ni menarik lah. Biasa kita tengok exhaust tailpipe ada satu atau dua, yang ni dibagi 4 quad exhaust, dan dia memang betul-betul bersambung bukan yang fake macam Mercedes tu. Contohlah. Sekali dengan diffuser dia memang betul-betul nampak timbul. Dan macam kat depan lah, dia punya speaker dia print dengan corak carbon fiber, memang nampak lawa. Sekali dengan lampu kabus belakang pun ada. On kan bila perlu saja, tak perlu jangan on, silau malam-malam. Baik, jadi kat sini satu lagi yang saya nak highlightkan adalah dia punya tangki minyak penuh dia. Kereta segmen B SUV, tangki penuh dia 45 liter dan berat kereta ni 1370 kg. Ke weight dia lah 1.3 tan lah, senang cerita. Jadi kat luar itu juga apa yang anda boleh dapat. Banyak sebenarnya benda-benda yang menarik ada pada X50 bagi luaran, tapi yang dalam dia bagi saya lagi menarik. Jom kita tengok kat dalam. Ni bentuk kunci dia. Memang nampak lawa, berbeza lah daripada yang X70 punya. Ni belakang dia, dan sekali dengan ada fungsi auto start pada model X50 ni. Dan sebelum kita masuk tu, kita nak masuk dekat sini pun dia dah ada fungsi keyless entry dan sekali dengan welcome lamp untuk model flagship ni. Jadi bila kita masuk, tapi saya dah unlock lah kereta ni. Apa yang pertama sekali adalah bila kita dah masuk, benda yang pertama sekali bila kita dah masuk, kita nak tengok dia punya panel pintu dia. Kalau tengok daripada atas, soft touch. Ini consider hard plastik. Kat sini soft touch, kat sini pun soft touch. Menarik lah, dia soft touch pada bahagian yang macam jelas untuk kita mungkin nak letak tangan ke. Jadi yang bahagian tak kena mana tangan body tu dibuat hard plastik. Menarik lah. Dan dekat sini dia ada untuk letak botol dan kompartmen kosong. Speaker bagi model flagship ni, dia bagi 6 speaker. Bukan biasa-biasa. Dan termasuk dengan tambahan 2 speaker ni. Apa panggil apa? Twitter. Tak tahulah sebut betul dia macam mana. Twitter. Macam tu lah. Dan dekat sini macam ada kemasan panel, corak aluminium brush, sama macam pada panel pemuka dia ni. Dia punya dashboard dia ni. Baik, kita masuk. Dan kalau tengok daripada atas, roof lining dia ni bukan senang tau. Kereta harga yang mungkin 100,000 nak dapat roof lining yang sporty, warna hitam ni. Kalau sebut hitam mestinya orang kata sporty lah. Biasa kan kalau kereta warna kelabu ataupun warna krim, warna-warna yang biasa saja. Tapi pada flagship ni memang special, nampak special. Sekali dengan dibagi tu dia besar kedabak. Panoramic sunroof. Sekali dengan sunshade tu ada, tapi saya buka untuk pencahayaan. Dan kalau tengok dekat sini bahagian atas, adanya sun visor, ada lampu vanity mirror warna putih lagi, LED kiri dan kanan. Dan dekat sini kita boleh kawal lah, untuk kawal buka sunroof, dan kita boleh tutup dia punya sunshade ni, dia punya curtain dia ni. Dan dekat sini juga ada untuk letak apa, nampak tak tu, letak spek mata, tapi tak besar manalah. Dia punya cermin pandang belakang ni, dia ada fungsi auto dimming model flagship ni. Baik, saya onkan dulu kereta ni. Baik, bunyi dah tu. Kita tengok dulu papan pemuka dia main dengan 2 tona warna merah jambu dan warna hitam. Dan bahagian tengah dia ada selingan lah, ada panel yang macam kemasan dengan pattern aluminium brush. Baik, kita tengok dia punya panel meter digital LCD dia ni. Nampak lawa sebenarnya. Dia ada 3 tema yang kita boleh pilih lah. Untuk dia punya tema visual tu, sama ada kita nak yang sekarang adalah normal, dan kalau anda nak tukar dia, tekan kat sini je, eco. Ini eco dia bertukar warna biru. Tapi saya suka yang sport dia. Nampak tu, ada rev counter dengan digit untuk speedometer tu.
digit untuk speed kita, kelajuan kita. Selain daripada tu, kita boleh kawal dekat sini, kita boleh check info. Kita nak check average fuel consumption. 17.5 liter bagi 100 km. Kalau yang claim dalam spek dia 15.6, lari sikit lah, biasalah. Apa lagi yang kita boleh dapat daripada ni adalah dia punya tire pressure monitoring system. Tekanan, kita boleh check tekanan angin tayar keseluruhan. Mak tayar tu dia ada bagi tahu yang mana kurang, yang mana tu bolehlah pergi pump tayar. Okey. Dan kalau tengok dia punya steering dia tebal, kecil je, tak besar mana. Dan dekat sini dia flat bottom. Nampak sporty lah. Dia tak ada pedal shifter walaupun dia kereta turbocharged. Dia tak ada. Tapi menarik lah, dia punya jahitan dia ni memang kemas. Kat sini dia ada macam-macam kawalan lah. Kat sini kita boleh kawal untuk cruise control, terima panggilan ke apa. Dan dekat sini kita boleh kawal audio dia juga. Yang ini saya nak kata, sebelum tu panel papan pemuka dia ni, kat atas bahagian atas dia soft touch. Tapi bila dia bagi kat bawah semua memang hard plastik lah, plastik keras. Biasalah harga kereta kan, dia tak mampu nak tawarkan semua. Orang kita ni nak kereta murah, tapi semua benda nak dapat macam kereta mewah. Mana boleh macam tu. Sebelum tu dia punya steering, mungkin ada yang tak tahu, dia bukan sekadar tilt atas bawah, dia teleskopik juga. Memang convenient lah, memudahkan. Dan kalau tengok dia punya bahagian tengah papan pemuka, skrin dia ni, skrin sentuh skrin sentuh 10.25 inci, besar. Dan interface dia memang bagi saya lawa lah. Dia punya resolusi dia nampak tajam, nampak cantik. Apa lagi? Ni dekat sini nampak lawa lah. Dan dia punya sensitivity dia tu baik lah. Tak ada lah orang kata tepat sangat, tapi baik. Dia banyak fungsi. Anda boleh baca dalam video saya letak tu, macam-macam info saya ada bagi tahu. Itulah segala fungsi yang ada pada interface dia ni. Dipanggil sebagai GKUI 19, GKUI 19 Cuba ada kekurangan sikit, dia tak ada sambungan Apple CarPlay ataupun Android Auto. Itu agak kurang sikit lah. Tapi dia boleh gantikan dengan MirrorLink. Okey. Corong pendingin hawa dia lawa. Dan kalau tengok dia punya corong pendingin hawa kiri dan kanan tu, dia macam bentuk inspirasi daripada lubang exhaust jet pejuang tu. Lubang exhaust okey. Tengok kat sini glove box dia. Okey, tengok glove box dia. Nampak tak beza apa? Soft release. Dia soft release. Saya buat tunjuk contoh sekali lagi. Saya tunjuk contoh tu soft release. Jadi bukan semua kereta buat tau soft release ni. Cantik lah. Cuma dekat dalam ni dari segi saiz, dia tak besar mana pun, kecil saja. Panjang-panjang, lebar-lebar, tapi agak narrow lah, sempit. Tapi okey lah nak letak benda-benda kecil, boleh lah. Okey, dekat sini kita tengok dia punya konsol tengah dia. Memang dia punya ni memang tinggi Dia kalau tengok model ni X50 ni, dia macam gabungan antara model ni ada inspirasi daripada model tu ada, daripada model ni ada, Audi ada, BM ada, Volkswagen ada, Porsche ada, Lamborghini pun ada. Semua benda dia cantum tapi nampak lawa lah. Kat sini ada macam pemegang untuk bahagian penumpang ni. Dan adanya kompartmen kosong kat sini, dia macam rubberized sikit, bergetah. Mungkin letak telefon dia tak bergerak lah kalau bawa laju ke apa. Dia punya tombol gear sama macam pada X70. Cantik, menarik, tertawan. Dan electronic parking brake. Ini mungkin untuk letak kad holder lah, pemegang kad tak bergoyang ke apa, boleh lah benda-benda yang halus. Dan dekat sini button macam-macam kawalan lah. Kita boleh tukar tema kat sini. Kat sini pun ada butang auto hold dan sensor, dan juga ni butang kamera 360 darjah ada. Cuma visual dia agak, orang kata resolusi dia agak rendah, agak low, agak kurang memuaskan lah. Bahagian tu sajalah. Kita boleh pilih kita nak tengok yang mana. Anda boleh nampak ini dia punya bird eye view. Ini bahagian sisi, ini cermin sisi sebab kita buka pintu, dia nampak lain sikit. Ni yang betul dia, nampak bahagian sisi kanan ni. Ni bahagian belakang dia. Okey. Macam-macam lah. Dah boleh lihat dan tengok. Sama je kan. Kat sini dia punya panel pendingin hawa. Dan bila kita kawal kat sini, akan keluar kat sini, kat skrin juga. Tapi nak nampak tak? Sama je bergerak. Dia adalah single zone, dia bukan dua zone tapi kita boleh kontrol jugalah dekat sini, skrin sentuh ni. Tengok lagi dekat konsol tengah dia, ni bahagian bawah ni ada satu power socket dan juga satu USB port. Tapi diingatkan yang ni untuk data sahaja, untuk MirrorLink bukan untuk charging. Satu USB port kat bahagian belah kanan ni. Okey, sini beres. Satu ada dia dua cup holder kat sini dan juga slot komponen kosong. Rubberized juga bahagian bawah dia untuk elakkan bergerak. Dan dia punya armrest ni
Armrest ni ruang dia agak tak besar lah, tapi dalam juga. Dan sekali yang ni, ini adalah card reader untuk tol. Yang ini adalah package tambahan kalau anda ambil urban package. Tengok dia punya kerusi dia, tempat duduk dia, balutan kulit dan dua warna lah. Dia main sama dengan dashboard, warna yang sama, merah jambu dan hitam. Tapi apa yang saya rasa bila saya duduk atas kerusi ni, memang rasa supportive lah. Sebab dia punya panjang ni, nampak tak panjang dia? Ni lebih lagi. Dia support sehingga ke bahagian bawah lutut saya. Jadi untuk perjalanan jarak jauh, saya rasa lebih selesa sebenarnya. Dan agak lebar juga, sedap lah. Dia tak adalah terlalu macam squeeze. Untuk pemandu ni, dia automatic. Kita boleh laraskan secara automatic 6 cara, 6 way adjustable ni lah untuk seat ni. Baik, bahagian depan mungkin itu saja. Kita tengok bahagian belakang. Baik, okey, belakang pun ada satu kompartmen kosong. Nak letak botol, boleh lah, botol yang saiz kecil 500 ml. Kat sini pun ada soft touch. Kat sini sama macam kat depan. Dan ini kerusi depan ni, kerusi pemandu saya dah laraskan di posisi saya. Ketinggian dia, dari segi jarak dia, memang posisi saya yang betul. Anda boleh tengok saya punya saiz. Saya berketinggian 167 cm ataupun dalam 5 kaki 4 inci lah. Anda boleh nampak dia punya kerusi memang betul-betul support sehingga ke bahagian bawah lutut saya ni. Bahagian bawah lutut saya memang kalau jarak jauh ni, long distance, memang sedap lah dia support bahagian ni. Baik. Dan dia punya kepala, bahagian kepala ni boleh dilaras dua peringkat. Ini peringkat yang paling tinggi saya rasa. Cuma kerusi ni tidak boleh dilaras dia punya angle. Satu angle ni saja. Tapi kelebihan dia dari segi practicality, dia boleh lipat. Ini adalah 60-40 dan adanya perehat tangan bahagian tengah sekali dengan 2 cup holder. Okey, kalau anda tengok dia punya ruang kaki, ruang kepala memang banyak lagi, jauh lagi perjalanan tu nak sampai. Ruang kaki dia lagilah jauh. Anda boleh tengok saya punya ni, pergelangan tangan ni, saya punya tangan ni ada 3 kot. Dan saya boleh lunjurkan kaki saya dengan selesa ke dalam bawah seat depan ni. Memang ruang bukan masalah lah. Dan kalau tengok dia punya konsol tengah, adanya corong pendingin hawa yang memang khusus ataupun khas dibuat untuk pasaran Malaysia saja, pada model Proton X50 saja. Sebab kalau global, pada model Geely Binware ke ataupun Geely Courier ke, tak ada corong pendingin hawa ni. Untuk market Filipin pun tak dapat corong pendingin hawa, Malaysia je dapat. Syabas Shankar. Baik, atas pada corong pendingin hawa ada 2 USB port. Yang ni memang khas untuk charge only. Dia dah kata tu, dia dah tulis tu, charge only, untuk charge saja. Dan ada ruang kosong lah kat sini, poket dekat sini bahagian depan, bahagian kerusi belakang untuk kerusi depan ni ada. Dari segi material saya nak kata dia bukan napa leather, tapi dia jenis synthetic leather lah. Tapi dia punya synthetic ni lembut, sedap. Lebih kurang macam napa leather rasa dia, tapi napa tu lebih feel lagi lah. Dan dekat atas kau tengok, dia punya panoramic memang sampai ke belakang juga, separuh daripada ni. Sekali dengan ni reading light, reading lamp LED tau, LED kiri kanan ada. Ni satu lagi, kalau glove box pun soft, dia punya tu lembut je, dia punya bukaan dia. Yang ini pun soft release. Nampak tak? Ada pada X50 Baik, jadi itu saja untuk bahagian penumpang belakang. Kita tengok dia punya ruang boot belakang. Jom. Untuk ruang boot dia, yang ini dia ada fungsi power tailgate, tapi untuk asal dia tak ada. Kalau anda nak ada fungsi ni, anda kena top up lah. Dia ada package, dia panggil sebagai urban package, 3,000 lebih, 3,500. Bukan setakat ni, ada lagi lah benda-benda lain yang top up dia, termasuk dengan macam tadi yang card reader untuk tol tu. Itu pun termasuk dalam urban package. Kita tengok dia punya ruang boot 330 liter. Dia bukan yang terbesar lah dalam kelas dia, dan boleh kata mungkin paling kecil dalam kelas dia kalau nak bandingkan dengan Mazda CX-3 ataupun Honda HR-V. Honda HR-V 400 lebih. Kalau CX-3 350 liter tak silap saya. Dan yang terbaru adalah Ativa. Ativa pun boleh capai sehingga 369 liter. Tapi untuk saiz sebenarnya macam ni, dengan saiz kereta tu padan dah sebenarnya, tak berbeza mana pun, 330, 300.5. Tapi kalau 400 lebih tu berbeza lah. Anda tengok kelebihan dia adalah dia punya bukaan dia memang petak betul lah. Yang ni cantik. Satu lagi adalah dia punya ni rendah, untuk kita ingress dan juga egress barang. Contohnya macam ni, senang. Kalau bawa barang berat, nak load tu senang, tak perlu effort yang lebih untuk kita angkat tinggi. Ada setengah kereta dia punya ni tinggi tau, jadi perlu angkat lebih. Yang ni rendah, ini memang bagus. Dan kalau tengok bahagian ni, kapet ni, bahagian bawah ni dia adanya ada tools dan juga jack lah. Dan bahagian bawah gabus ni, kotak gabus ni, ada tayar spare. Tayar spare itu dia, tayar spare, rim besi, tayar spare space saver, bukan yang saiz penuh. Itu sahaja untuk bahagian belakang.
Lain daripada tu, feature dia ni ada lampu lah satu, lampu pencahayaan. Kalau malam ke sedang boleh nampak. Selain daripada tu tak ada dah, kecuali dengan tonneau cover ni ada. Baik, itu saja untuk bahagian ruang boot belakang. Untuk info mechanical dia, berat juga dia punya hook ni. Baik, dia punya enjin, dia pakai enjin 1.5 liter turbocharge 3 silinder. TGDI kan, batch TGDI berlambak tepi-tepi tu. Tapi untuk model flagship ni dia berbeza, dia special kerana dia je pakai yang direct injection. Model-model yang bawah pada dia, spek bawah pada dia tu, dia pakai turbocharge juga, tapi dia jenis yang MPI, enjin MPI, enjin lain sikit, talaan lain sikit. Baik, yang ini 1.5 boleh hasilkan 177 PS ataupun 174 horsepower lah. Dengan torque dia 255 Newton meter, agak tinggi lah. Dan saya dah try tadi, walaupun sekejap saya try pecut daripada Pegun kepada 100 km, rasalah dia punya shifting dia agak smooth, agak lancar lah, walaupun ada turbo lag sikit-sikit, tapi tak ada masalah, sedap je rasa, semua je. Enjin pun dia punya ngauman dia tak adalah terlalu jelas sangat, cantik je. Dan kalau mungkin ada yang tanya berapa pecutan kalau ikut spek dia lah, ikut dia punya technical dia, info technical, 0 hingga 100 km per jam boleh capai 7.9 saat, 8 saat lah. Tapi benda tu berbeza lah, tengok siapa juga pemandu dia. Okey, dan fuel consumption dia, dia punya penggunaan minyak dia, bahan api dia, untuk technical, info technical, dia claim, Proton claim 6.4 liter bagi 100 km, dalam 15.6 km per liter lah. Lebih kurang macam tu. Figure tu mungkin berbeza bergantung pada cara dan pemanduan kita, tengok pula keadaan dia. Okey, jadi itulah dia info mechanical. Dia punya ciri keselamatan macam biasa, ini untuk ujian pelanggaran ASEAN NCAP memang 5 bintang lah. Dan dia punya beg udara ada 6, seluruhannya ada 6. Untuk ciri-ciri yang standard, macam contoh apa, ABS, EBD, traction control, hill hold assist, hill descent control, semua benda tu memang ada pada X50 ni. Nak cerita memang banyak, termasuklah juga dengan ciri yang canggih, iaitu dipanggil sebagai ADAS tu kan, ataupun Advanced Driver Assistance System. Banyak lagi benda-benda yang ada dalam tu, lane apa, macam-macam lah, lane departure warning ke apa, anda boleh baca sendiri apa yang saya tulis tu, dan macam-macam fungsi bagi setiap ciri-ciri yang ada tu. Jadi kalau nak kata selain daripada tu, parking sensor dia, belakang dia bagi 4, depan pun ada 4 parking sensor. Dan kalau tengok dekat cermin windscreen dia ni, dia ada satu sensor dipanggil auto wiper sensor lah. Jadi dia detect kalau hujan akan bergerak dia punya wiper tu. Jadi itu sajalah apa yang saya boleh kongsi dari segi ciri dan fungsi yang ada pada Proton X50 ni. Mungkin anda salah seorang penonton saya, anda adalah owner kepada X50, mungkin ada juga pengalaman ke dari segi kelebihan dia ke, dari segi ataupun benda yang tak best ada pada X50 ni, nak kongsi, cuba komen dekat bawah supaya orang lain pun boleh tahu tentang X50 ni. Jadi itu je lah, jumpa lagi. Terima kasih ya tengok sampai habis. Beres. Benda yang pertama adalah saya nak tengok dia punya panel meter. Walaupun ada terbelot